Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Najib Aruf dan ini Niaga Awani. Saya nak membawa anda kepada perspektif kalau kita melihat susunan dalam ekonomi di Malaysia sejak akhir-akhir ini. Ada beberapa perkara utama yang perlu diperhatikan. Ada kronologinya tersendiri. Kalau kita lihat mengambil permulaannya daripada penularan wabak COVID-19 sebagai contoh, banyak negara yang berdepan dengan tekanan ekonomi akibat COVID-19 dan Malaysia juga tidak terkecuali. Banyak perkara dan juga langkah yang diambil oleh pihak kerajaan sebelum ini dan mungkin akan diteruskan oleh kerajaan baharu pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Antara yang paling besar diumumkan adalah langkah rangsangan bernilai 20 bilion ringgit. Persoalannya kita melihat bagaimanakah keseluruhan langkah yang dijalankan di bawah langkah rangsangan dan juga langkah yang diambil oleh Bank Negara iaitu Bank Pusat Malaysia dengan mengurangkan kadar dasar semalaman OPR akan membantu mengangkat setidaknya menyokong pertumbuhan ekonomi bergerak ke hadapan dalam persekitaran mencabar ekonomi global. Ini yang saya bincangkan hari ini bersama dengan Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid iaitu Ketua Pakar Ekonomi Bank Islam. Doktor, terima kasih kerana bersama dengan kami. Sama-sama. Pertama sekali, yang paling hampir sekali yang kita dengar beritanya adalah berkaitan dengan potongan OPR. Ya. Dalam masa 2 bulan ini 50 mata asas dipotong, sekarang 2.5. Bagaimana untuk kita memahami bahawa adakah 2.5 ini cukup untuk menjadikan keadaan ataupun persekitaran yang kondusif dari segi aspek monetary kita dan juga akomodatif untuk aspek monetary Malaysia dalam menyokong sentimen ataupun aktiviti perniagaan? Okey, saya dapat banyak soalan yang berkenaan OPR ni, cukup ke tak cukup? Ada penurunan lagi ke tidak? Itu soalan-soalan yang saya kira soalan yang valid. Tetapi bila kita rujuk balik ekonomi Malaysia ni, dia satu ekonomi yang sangat-sangat terbuka. Saya rasa dah banyak kali saya cakap perkara ni kan. Dah naik betul-betul tepu jugalah point tu. Tapi hakikatnya macam itulah. Ketika Bank Negara menurunkan kadar OPR pada bulan Januari yang lalu, sebanyak 25 mata asas. Pada ketika itu rata-rata banyak penganalisis ekonomi agak terperanjat sebenarnya. Ramai sebenarnya menyangka ianya mungkin berlaku pada bulan Mac. Tapi pada ketika itu, of course, isu utama COVID-19 tak begitu menjadi fokus utama. Yang menjadi fokus utama tak lain tak bukan, of course, isu berkenaan trade war dan sebagainya lah. Tetapi sekarang ni dah ada satu dinamik yang berbeza, naratif yang berbeza iaitu COVID-19. Dan kita dapati dia punya risiko ataupun ancaman terhadap kelemahan ekonomi, terhadap ekonomi global tu dilihat agak-agak orang kata tu severe jugalah. Jadi itu memaksa Bank Negara untuk orang kata tu mengambil tindakan yang proaktif bagi mengekang ancaman kelemahan ekonomi itu terus menular dalam ekonomi negara. Jadi itu dia punya natijahnya lah. Kita melihat COVID-19 ini antara ancaman ataupun ancaman peringkat global. Kita melihat perang dagang yang masih lagi walaupun ada perjanjian fasa pertama tapi belum lagi ada kesudahannya, titik noktanya. Kita melihat di peringkat domestik bukan sahaja ekonomi tumbuh paling perlahan dalam tempoh 10 tahun dan kita melihat juga kebuntuan politik, permasalahan juga pergolakan politik ini. 4 faktor ini cukup sebenarnya untuk menarik turun ekonomi kita lebih lagi. Kalau kita lihat, ini perspektif pandangan pelabur sendiri, sentimen mereka tergugat dengan kesemua faktor-faktor ini. Terutamanya kestabilan politik itu yang sangat menjadi antara faktor utama yang diperhatikan. Bagaimana untuk bergerak ke hadapan? Kerajaan baharu ini sepatutnya apa quick wins ataupun apa perkara yang perlu dilakukan dengan segera untuk memastikan bahawa tidak berpanjangan permasalahan itu? Okey, kita dah lihat dari segi pihak Bank Negara Malaysia, mereka telah pun mengambil langkah proaktif. Seperti yang disebutkan tadi, telah mengurangkan kadar dasar semalaman sebanyak 50 mata asas semenjak bulan Januari sehingga sekarang. Dan terbaru pihak kerajaan telah mengumumkan pakej rangsangan ekonomi berjumlah 20 bilion dan pelbagai langkah-langkah yang diperkenalkan dalam pakej rangsangan ekonomi tersebut, yang mana antaranya adalah yang saya nampak pengurangan kadar caruman KWSP sebanyak 4%, daripada 11% ke 7%. Jadi itu tujuan utamanya tak lain tak bukan adalah untuk memberi cash ataupun wang tunai kepada mereka yang bekerja, mereka yang mencarum, supaya pendapatan boleh gunanya akan meningkat. Jadi tujuannya tak lain tak bukan untuk menyokong pertumbuhan perbelanjaan penggunaan lah. Kerana perbelanjaan penggunaan ini mewakili nisbah yang besar dalam ekonomi negara kita, lebih 50%. Jadi itu tujuan utamanya. Dan selain itu, berbagai langkah lagi terhadap industri-industri yang sangat-sangat terkesan akibat daripada penularan wabak COVID-19. Jadi kita nampak dasar monetary, satu. Kedua, ada dasar fiskal digabungkan untuk orang kata tu menyokong pertumbuhan ekonomi negara, terutamanya pertumbuhan ekonomi domestik. Itu yang dilaksanakan oleh kerajaan dan yang saya nampak
dari segi pakej rancangan ekonomi itu ianya perlu sangat secepat dalam keadaan segeralah dilaksanakan. Kalau kita lihat di peringkat antarabangsa, dua dasar ini, dasar fiskal dan juga dasar monetary, ada ramai sebenarnya penganalisis ekonomi di peringkat antarabangsa juga melihat dasar monetary kini sudah tidak menjadi satu tool yang berkesan untuk membantu meningkatkan ekonomi. Kalau kita lihat ada negara yang sudah negatif pun keadaannya. Sekarang ini kita melihat kepada aspek dasar fiskal. Di Malaysia ini kadar penjimatan ataupun pelan penjimatan yang dilakukan oleh kerajaan sebelum ini masih lagi dijalankan pada setakat ini. Bagaimana untuk melihat ke hadapan dasar fiskal ini sepatutnya lebih ditambah ataupun bagaimana keadaannya? Kalau kita lihat faktor sejarah, kita pernah mengalami kemelesan ekonomi pada tahun 2009. Pada ketika itu kalau kita ingat ekonomi kita sangat-sangat terkesan oleh disebabkan isu krisis subprima. Pada ketika itu dua pakej rancangan ekonomi diumumkan. Yang pertama diumumkan pada November 2008. Saiznya ketika itu 7 bilion saja. Tetapi because dia punya severity semakin teruk, jadi pada bulan Mac 2009 kerajaan mengumumkan 60 bilion pula. Jadi maksud poin saya sekarang ni adalah saya rasa kerajaan sedang mempunyai satu flexibility sebenarnya untuk memperkenalkan lagi satu pakej rancangan ekonomi sekiranya perlu. Maksudnya kita perlu terbuka dalam menangani isu ekonomi ini kerana kita tak tahu COVID-19 ni setakat mana dia punya kesannya. Kalau dulu kita risau kesannya terhadap negara China kerana rantaian perniagaan dan sebagainya, tapi kita dapat lihat angka confirm new cases tu dah berkurangan di China. Tapi sekarang kita risau jangkitan di luar negara China pula. Itu pula kisahnya. Jadi kita tak tahu setakat mana dia punya severity-nya. Jadi dalam hal ini saya rasa kerajaan akan memantaulah situasi satu pelaksanaannya, kemudian keberkesanannya. Jadi kalau nampak kesannya tu mungkin boleh hold dulu, tapi kalau katakanlah data ekonomi terus-terusan menunjukkan situasi ataupun prospek yang kurang memberansangkan, saya kira kerajaan mempunyai suatu flexibility untuk memperkenalkan satu lagi pakej rancangan ekonomi seperti yang pernah dilakukan sebelum ini. Ya. Langkah rancangan ini seperti yang Dr. sebutkan tadi, salah satu aspek yang diberi tumpuan iaitu mengurangkan kadar caruman KWSP ini kepada 7% dari 11%. Bermakna ada 4% lebih lah duit dalam wang boleh guna perbelanjaan boleh guna oleh rakyat Malaysia. Persoalan yang kita lihat sekarang ini sentimen pengguna itu sendiri. Bagaimana sentimen mereka? Adakah mereka berbelanja atau mereka memotong perbelanjaan mereka? Kadang-kadang bukan sahaja perkara yang bukan yang keperluan, perkara asas pun mereka terpaksa potong kadang-kadang. Adakah sentimen pengguna menyusut atau bagaimana keadaannya? Itulah kalau kita lihat data yang dikeluarkan oleh pihak MIR dah lama dah Consumer Sentiment Index ni di bawah paras 100 mata. Maksudnya para pengguna dah lama pesimistik, tetapi hakikatnya realitinya mereka masih meneruskan aktiviti penggunaan tu seperti biasa. Angka yang terkini pada suku keempat itu saya rasa lebih pada 8% sahaja private consumption. Tapi sentiment index tu turun. Jadi terdapat orang kata tu dikotomi ataupun ketidakseimbangan dari sudut sentimen dan realiti. Mungkin yang membenarkan perkara itu berlaku kerana pasaran buruh ataupun pekerjaan tu masih lagi dalam keadaan yang stabil lagi. Kadar pengangguran sekitar 3.3%, diharapkan yang berterusan lah. Yang itu saya rasa mengapa boleh memberi satu ruang untuk pengguna untuk berbelanja. Kalau tidak susah juga. Jadi dengan tambahan pemotongan KWSP itu dijangka dapat memberi ruang yang lebih luas sikit kepada pengguna untuk berbelanja dengan. Pada akhirnya kita juga melihat kepada bukan sahaja pendapatan boleh guna, kita juga melihat kadar upah pekerja itu yang masih lagi stabil, melihat kepada pasaran buruh, tapi pada akhirnya inflasi itu memegang peranan. Kalau kita lihat inflasi kita tidak begitu tinggi sebenarnya kalau kita lihatlah kan 1 ke 1.6% lebih kurang lah ya. Bagaimana sebenarnya, tapi kalau cerita rakyat di bawah ini, suara mereka ini setiap kali kita dengar adalah tentang kos sara hidup yang semakin tinggi, bukan barangan-barangan keperluan, barangan asas yang semakin mahal. Tapi inflasi itu seperti juga isu sentimen pengguna dan juga pembelanjaan mereka. Adakah ada mismatch atau bagaimana keadaannya? Sebenarnya inflasi itu ramai yang mengkritik inflasi ni, kata tak mencerminkan corak perbelanjaan negara Malaysia dan sebagainya. Tapi saya rasa ada sedikit kekeliruan di sini. Kalau tahun lepas inflasi 0.7%, maksudnya bukan harga barang tu rendah. Dia naik.
Tapi cuma speed ataupun dia punya kelajuan kenaikan tu perlahan. Tapi harga barang secara progresifnya kian meningkat. Jadi isu berkaitan dengan kos sara hidup ni memang sesuatu yang benar, sesuatu yang betul, dan ia memerlukan dasar yang lain pula untuk diperbetulkan. Tapi dari sudut ruang lingkup dasar monetary, mereka melihat inflasi ini sebagai suatu indikator juga untuk mereka membuat keputusan kadar dasar semalaman tadi, OPR tadi. Jadi kalau 0.7% tu, kalau tahun ni dijangka menaik sikit, tapi mungkin dalam jajaran yang masih boleh diterima, ditambah pula dengan, yalah, harga RON 95 pun ada paras ceiling kan, RM2.08, lepas tu highway-highway yang utama diturunkan. Itu banyak membantu dari sudut mengekang kenaikan inflasi tadi. Jadi itu membuka ruang dasar monetary untuk bergerak, untuk memberi sokongan. Jadi faktor inflasi tadi tu kena kita lihat perspektif yang mana. Tapi sebelum ini, apabila saya pernah bercakap dengan salah seorang penganalisis ekonomi juga melihat meskipun wujud penurunan kadar dasar semalaman tersebut, tapi perniagaan Malaysia ini dilihat pesimis, kurang untuk mengambil pinjaman walaupun dengan kadar faedah yang mungkin rendah, dengan turunnya kadar OPR dan sebagainya. Adakah ini realitinya pada ketika ini, ataupun perniagaan kita masih lagi menanti ataupun berhati-hati dalam aspek pinjaman? Kebiasaannya memang bila berlaku ketidakpastian, sektor swasta, maksudnya bila sebut swasta ni isi rumah dan para peniaga lah, mereka ni akan sentiasa bersifat pesimistik dan dia punya, orang kata tu, lumrahnya mereka akan kurang berbelanja lah, berjimat dan sebagainya. Di situlah peranan kerajaan sebagai, orang kata tu, memberi campur tangan supaya menggerakkan ekonomi itu tadi. Dalam keadaan itu, dalam keadaan yang pesimistik ni, swasta memang secara logik ni tak nak belanja. Jadi di situlah peranan kerajaan, mereka boleh berbelanja dengan lebih supaya dia beri satu kata tu kesan gandaan lah. That's why kalau kita tengok pakej rangsangan ekonomi itu diletakkan sedemikian rupa 20 bilion. Melalui kajian kami, apa yang dikatakan multiplier effect, kesan gandaan. Setiap ringgit yang dibelanjakan oleh kerajaan, berapa kesannya pada GDP? RM1 yang dibelanjakan, mengikut kajian kami lah, RM1 yang dibelanjakan, GDP yang dihasilkan adalah RM4.50. Besar tu. RM1 jadi RM4.50. Jadi maksudnya dia ada dia punya kesarantaiannya, kena dekat para peniaga, isi rumah, sektor ekspor dan sebagainya. Jadi dapatlah RM4.50 tadi. Itu secara empirical lah. Tapi realitinya kalau nak dapat 4.5 tadi tu, kena kerja keras lah. Kena perlu digandakan usaha tadi. Kita akan berhenti rehat seketika. Tapi selepas ini saya nak bertanya kepada doktor tentang perbelanjaan pengguna ini, isi rumah lah khususnya, walaupun kita kurangkan kadar faedah sebagai contoh, kita ingin menggalakkan mereka lebih berbelanja dan sebagainya. Dalam bahasa yang sama, kita melihat kadar hutang isi rumah Malaysia ini 82% lebih berbandingkan DNK, dan sebelum ini kita ada langkah cooling measures sebagai contoh. Kita membantu mengurangkan bebanan kadar hutang isi rumah tersebut. Okey, tetapi bagaimanakah keadaannya ketika ini dan juga akan menggerakkan harapan selepas ini? Kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Doktor, berbaki masa sedikit saja lagi ni, itu pengumumannya kalau kita lihat semakin meningkat kes COVID dan sebagainya, mungkin kalau kita melihat ke hadapan, langkah rangsangan memang ada. Kestabilan politik itu penting kerana pada akhirnya langkah rangsangan sahaja tanpa execution yang baik pun susah juga. Bagaimana untuk kita melihat execution, pelaksanaan itu? Itulah saya rasa apa yang telah diumumkan perlu dilaksanakan, terutamanya projek-projek infrastruktur yang besar-besar ni kan, ECRN dan sebagainya perlu dipercepatkan dan sebagainya, kerana kita nak cepat, orang kata tu, kesan gandaan itu dapat dinikmati. Kalau setakat rancang tapi tak laksana, memang tak dapatlah dia punya impaknya tadi tu. Jadi pelaksanaan perlu disegerakan. Dan satu lagi, of course, kita nak kawal, orang kata itu sentimen lah, business sentiment index. Kalau tengok di China contohnya, PMI index di China merudum ke paras 35.7 mata bagi tempoh Februari yang lalu. Di Malaysia, di banyak negara pun mengalami lebih kurang situasi yang samalah. Dari segi sentimen perniagaan memang turun. Jadi bila sentimen yang menurun ni, dia punya kesannya adalah mereka tak nak berbelanja, mereka tak nak melabur dan sebagainya, dan mungkin nak ambil pekerja pun terpaksa direview dan sebagainya. Jadi
pelaksanaan pakej rancangan ekonomi itu perlu diperhebatkan lagi. Ya, itu yang paling penting. Pelaksanaannya itu yang perlu jadi tumpuan oleh kerajaan baharu nanti. Dan juga yang terakhir sekali mungkin kalau boleh kita bincangkan, tadi kita sebut tentang perbelanjaan isi rumah dan sebagainya. Tapi concern ataupun kegusaran dari segi angkanya hutang isi rumah ini pada 82% lebih berbanding KDNK. Sebelum ini kita ada langkah cooling measures untuk membantu setidaknya mengurangkan sedikit, meredakan sedikit kadar hutang isi rumah Malaysia yang tinggi sebenarnya. Bagaimana untuk kita melihat ke hadapan dalam kadar faedah yang direndahkan ini, hutang isi rumah yang masih lagi tinggi, di mana keseimbangannya dalam faktor ekonomi? Kita nak bantu mereka berbelanja tapi kita tak nak mereka hutang tinggi sangat. Betul. Saya kira apa yang penting sekarang ni literasi kewangan perlu diperhebatkan lagi. Okey, betul. Kalau ada masalah hutang perlu orang kata tu di restructure dan sebagainya, dan dah restructure kena fikir kalau dah buat restructuring dan sebagainya, ada lebihan pendapatan katakan. Apa nak buat dengan pendapatan tu tadi? Jadi kena fikir nak kena melabur lah. Kerana dengan pelaburan itulah tadi kita dapat orang kata tu orang kata passive income. Passive income. Jadi nak melabur pun kena ada ilmu. Jadi saya kira satu package yang terangkum lah. Not just orang kata setakat nak address hutang saja, tapi kena fikir macam mana nak create kekayaan yang lebih sustainable. Kalau terakhir sekali itu memanglah pelabur pasif untuk mendapat pendapatan tambahan dan sebagainya, tapi pada mana yang sama kita lihat ada cash handout diberikan sebelum ini, mungkin diteruskan ataupun tidak belum dipastikan di bawah kerajaan baru. Dari segi subsidi sebelum ini ingin dilaksanakan, tapi persoalannya dan juga cabarannya adalah ketepatan subsidi bersasar itu susah dijalankan. Adakah sudah tiba masanya subsidi itu perlu ada dalam keadaan ekonomi semasa ini? Saya rasa kalau nak bercakap tentang reformasi ekonomi dalam keadaan yang agak tidak stabil ni, subsidi itu saya rasa perlu ditangguhkan lagi lah. Maksudnya dari segi reformnya. Kerana apa yang penting sekarang kita nak menjana pertumbuhan ekonomi domestik. Jadi kalau nak fikir reformasi subsidi itu, mungkin kena tunggu ekonomi dah pulih balik lah. So, masanya tak berapa sesuai buat masa sekarang. Saya ada berbaki lebih kurang 1.5 minit lagi. Tapi ini penting sebab sebelum ni saya bertanya dengan berjumpa dengan ramai orang dan sebagainya. Mereka mengatakan bahawa kebanyakan dasar kita terlampau tertumpu kepada B40. M40 ini yang berbelanja banyak dalam ekonomi ini, mereka seolah-olah merasakan bahawa bantuan kepada mereka ini scattered around dalam setiap dasar yang kita buat. Sebelum ini pun. Bagaimana untuk bergerak ke hadapan? Fokus ini sepatutnya berada di M40 atau B40? Bagaimana? Itulah tu. Saya dalam hal ini saya setuju dengan saya rasa pensyarah saya Profesor Tan Sri Azlan Prof Azlan kan. Dia bercakap tentang kita should move away from B40 punya definition. We should look macam living wage apa yang dikatakan oleh pihak bank negara. Itu lebih yardstick yang lebih tepat lah. Jadi kalau dengan yardstick yang tepat, jadi kita dapat merangka dasar yang lebih bersasar lah. Jadi nak cakap macam mana nak tu, saya rasa lain tak bukan ada berbagai dasar lah. Dasar perlu ditumpukan education dan of course macam mana kita naikkan skill workers dan sebagainya, itu perlu diperhebatkan lagi lah. Okey, Dr. Afzal Nizam, terima kasih bersama dengan kami. Itu saja masa yang kita ada. Penting untuk kita bincangkan keadaan ekonomi semasa dan bagaimanakah pembentukan kerajaan baru ini akan berfokus kepada dasar ekonomi, kerana pada akhirnya seperti yang saya sebutkan tadi, rakyat itu yang menjadi keutamaan kerana mereka ini tidak kira di golongan mana sekalipun mereka bekerja, B40, M40, T20 juga, mereka memerlukan satu kestabilan politik yang menjamin keadaan ekonomi mereka dan juga poket mereka. Sekian sahaja Negawani, saya Najib Arif. Assalamualaikum dan salam hormat. Thank you, Doktor. Okay.